Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Fahmi akan berkongsi dengan anda untuk subjek Sains Sukan tingkatan 4 di dalam bidang 3 iaitu pengenalan sains pergerakan. Pada kali ini akan dibincangkan tentang unit 3.3 iaitu asas kinematik gerakan, di mana pada akhir bab ini murid akan dapat mentakrif kinematik dalam pergerakan, menjelaskan perkaitan antara sesaran, hal laju dan pecutan dalam pergerakan manusia dan dapat mengukur hal laju dan pecutan berdasarkan sesaran dan masa pergerakan. Okey, yang pertama adalah kinematik dalam pergerakan. Ia adalah salah satu cabang sains yang berkaitan dengan pergerakan. Kinematik menerangkan pergerakan objek yang diwakilkan dalam bentuk perkataan, diagram iaitu rajah, nombor, graf dan persamaan. McGinnis 2005 mentakrifkan kinematik sebagai perihal gerakan dalam konteks ruang dan masa tanpa aplikasi daya. Konteks ruang dan masa ini termasuk sesaran, hal laju dan pecutan. Jenis kinematik dalam pergerakan. Linear. Ia menggambarkan pergerakan semua bahagian objek yang bergerak lurus. Okey, macam ni contoh. Projectile, iaitu pergerakan jasad yang tersesar ke udara dan jatuh semula ke bumi yang dipengaruhi oleh daya tarikan graviti dan juga rintangan udara. Arah projektil adalah berdasarkan satah sama ada menegak atau mendatar. Okey, ini gambar dia. Arah projektil berdasarkan satah menegak. Okey, di mana dia dah naik, berada di udara, kemudian jatuh di tempat yang sama. Ini lain pula yang berbentuk oblik atau parabola, di mana bola ni disepak berada di udara kemudian jatuh di tempat lain. Ni tadi daripada bawah naik atas atau bawah, ni daripada atas ke bawah. Ini adalah satah mendatar. Lompat jauh ialah contoh kinematik projektil. Yang kedua, gimnastik ialah contoh kinematik projektil juga. Okey, di mana dia dah berada di udara, jatuh semula ke bumi. Okey, faktor yang mempengaruhi kinematik projektil. Yang pertama adalah sudut pelepasan, yang kedua ketinggian pelepasan, yang ketiga kelajuan pelepasan. Info di sini, daya graviti mempengaruhi kinematik projektil sama ada menegak iaitu mempercepatkan jatuhan objek ke bumi. Rintangan udara pula mempengaruhi kinematik projektil secara mendatar. Dalam situasi sebenar, rintangan udara akan menjejaskan hal laju mendatar. Okey. Sudut pelepasan. Dan kesan rintangan angin mengawal bentuk layangan. Sudut maksimal pelepasan adalah 45 darjah. Okey, tengok di sini ini sudut dia. Ini garis bawah. Sudut antara lembing ni dengan garis tadi adalah 45 darjah. Yang kedua adalah ketinggian pelepasan. Dalam keadaan sudut pelepasan dan hal laju pelepasan yang sama, projektil yang dilepaskan lebih tinggi akan melayang lebih jauh. Rajah di sebelah menunjukkan perbezaan dalam ketinggian pelepasan dari mana objek pada awalnya dilayangkan dan ketinggian di mana objek mendarat atau berhenti. Okey, arah projektil apabila ketinggian pelepasan sifar. Ni kalau daripada bawah, daripada bawah naik dan turun. Kalau lepas ni 2 meter macam ni, 2 meter dia akan lontar jauh macam gini. Okey, arah projektil apabila ketinggian pelepasan 1.5 meter. Okey, tinggi ni bola akan naik sampai 3 meter jarak. Okey. Soalan kebab di sini, terangkan mengapakah ketinggian pelepasan yang berbeza boleh mempengaruhi panjang layangan. Okey, ini boleh jawab bersama dengan guru anda. Okey, yang kedua adalah kelajuan pelepasan. Apabila sudut pelepasan dan faktor lain adalah tetap.
kelajuan pelepasan akan menentukan jarak layangan. Contohnya, apabila objek dilepaskan secara menegak ke atas, maka kelajuan layangan itu akan menentukan ketinggian puncak objek. Bagi objek yang dilepaskan pada sudut condong pula, kelajuan layangan akan menentukan ketinggian dan panjang mendatah objek. Okey, nak gambar ni contoh dia. Jika ketinggian pelepasan sama dengan ketinggian pendaratan, maka sudutnya adalah mesti 45 darjah. Okey, jarak beginilah. Jika ketinggian pelepasan adalah lebih tinggi dari ketinggian pendaratan, maka sudutnya kurang daripada 45 darjah. Okey. Jika ketinggian pelepasan adalah lebih rendah daripada ketinggian pendaratan, maka sudut pelepasan adalah melebihi 45 darjah. Ini kalau kita nak baling bola ke atas lah. Keadaan pelepasan yang optimum memerlukan kelajuan maksima, ketinggian maksima dan sudut maksima iaitu 45 darjah. Sesaran, hal laju dan pecutan dalam pergerakan manusia. Sesaran ialah jarak antara titik mula dan titik akhir pada satu garis lurus. Kuantiti fizikal sesaran S. Okey. Definisi kuantiti, simbol dan unit. Vektor di sini, unit SI adalah meter, contoh. Okey, 100 meter. Jarak A dengan B. Sesarannya adalah 60 meter ke arah timur. Okey, ini adalah jawapan dia. Hak laju pula adalah kuantiti vektor. Ada arah. Analisis biomekanik hanya menggunakan nilai hak laju. Hak laju melibatkan perubahan sesaran berdasarkan perubahan masa. Apabila sesaran berubah dalam satu tempoh masa, maka hak laju akan meningkat. Oleh sebab hak laju berdasarkan sesaran, hak laju juga merupakan kuantiti vektor. Maka, penerangan hak laju mestilah mengandungi tanda arah dan magnitud gerakan. Dalam sistem metrik, unit biasa untuk hak laju ialah meter per saat, km per saat dan kilometer per jam, km per jam. Nilai hak laju boleh dihitung dengan menggunakan formula hak laju linear V sama dengan sesaran bahagi perubahan masa. V sama dengan S bahagi T. Info di situ, kelajuan dan hak laju merujuk kepada kepantasan peralihan jasad. Dari aspek mekanik, kelajuan tidak sama dengan hak laju. Kelajuan adalah kuantiti skala ataupun tiada arah. Info. Unit kelajuan dan hak laju menggunakan unit panjang yang dibagikan oleh unit masa. Okey, ni kalau nak cari inilah laju. Ni kalau nak cari hak laju. Ini dia punya formula. Dalam subjek sains, hak laju diukur dengan mengira cerunnya graf. Okey, begini. Ceruan ni adalah 5/2 iaitu 2.5 meter sesaat. Okey, pecutan. Pecutan ialah kadar perubahan hak laju yang berlaku pada suatu jeda masa. Okey, pecutan adalah kuantiti vektor, iaitu perubahan hak laju meningkat, pecutan adalah positif. Jika perubahan hak laju menurun, okey, di mana akan jadi negatif. Pecutan tadi. Tiada perubahan hak laju, pecutan adalah sifar, bermakna jasad tidak mengalami pecutan. Okey. Ni. Dalam pergerakan projektil, jasad mengalami pecutan yang dikenali sebagai pecutan graviti. Okey, ini dia punya formula dia. Okey. Untuk mengukur sesaran hak laju dan pecutan. Contoh 1. Okey, seorang atlet jalan kaki mengambil masa 1 jam 30 minit untuk bergerak dari A ke B dan kemudian ke C. Hak laju purata sama dengan sesaran bahagi masa yang diambil. Okey. Contoh sini adalah 5 km bahagi 1.5 jam. So, 3.33 km per jam hak laju purata yang dibuat.
Contoh 2. Seorang pemain bola sepak berlari untuk mendapatkan bola dari rakan sepasukannya dari titik A. Dia berlari ke titik B dalam masa 1.8 minit. Kemudian, pemain itu berlari sambil membawa bola ke titik C sebelum disepak kepada rakan sepasukannya dalam masa 2.5 minit. Okey, jarak ni ke sini ambil masa 1.8. Jarak sini ke sini ambil masa 2.5 minit. Sasaran dia, jarak dari titik mula ke titik akhir. 220 tambah 150. Jadi 370. Had laju purata. Sasaran bagi dengan masa tadi diambil. 370 meter bahagi 258 saat. So, 1.43 meter per saat. Dia berlari. Okey, yang ketiga. Seorang pelari mencapai had laju maksimum 17 meter saat dalam masa 4 saat. Berapakah nilai pecutan? Okey. So, ni adalah dia punya formula dia. Dan ni jawapan dia lah 4.25 meter. Okey, mari kita lihat apakah contoh soalan yang boleh keluar untuk bab ini. Okey, yang pertama adalah apakah maksud kinematik dalam pergerakan? Okey, ada jawapan dan pilih-pilih. Yang kedua, apakah yang akan mempengaruhi bentuk layangan dalam pergerakan projektil? Tengoklah sini ketinggian ke, daya. Okey. Yang ketiga, soalan kebat. Seorang pelumba kereta memandu kelajuan 200 km sejam, tiba di satu selekor, hal laju kereta berkurangan sebanyak 75 km sejam dalam masa 1 minit. Berapakah pecutan? Kira tadi gunakan formula yang ada tadi. Untuk soalan struktur pula, dia bagi contoh sini seorang pelari dalam acara 400 meter yang ambil masa 1 minit 12 saat untuk menamatkan larian. Tentukan hal laju purata. Tadi boleh kira lah gunakan formula tadi. Esei. Dalam acara lontar peluru, pemenang dikira berdasarkan jarak layangan. Bagaimanakah seorang atlet dapat memastikan kemenangan? Ini kena uraikan lah. Kena bagi mungkin formulanya dengan jaraknya. Okey, kena bagi sebab dia banyak ni 10 markah. Okey, itu saja daripada saya untuk kali ini. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.